Maka laluan satu-satunya yang ada untuk orang Gaza keluar dan masuk daripada bumi Gaza ialah satu pintu sempadan di sebelah selatan yang namanya pintu sempadan Rafah, terletak di antara Gaza dan juga negara Mesir. Adakah dia ada kaitan dengan Israel? Tidak ada kaitan langsung dengan Israel. Orang yang nak masuk keluar daripada Gaza, mereka perlu izin daripada Israel? Tidak perlu izin daripada Israel. Bantuan hari ini kalau nak masuk ke bumi Gaza, adakah perlu kebenaran daripada Israel? Tidak perlu kebenaran daripada Israel. Sebab itulah orang yang memerintah Mesir sangat-sangat penting untuk Palestin. Kalau yang diperintah ialah orang yang nak melengkapkan penjara ke atas Gaza, maka dia akan lengkapkan penjara ke atas Gaza. Dan zaman satu orang sahaja dalam sejarah moden Israel Palestin ini yang membolehkan orang Gaza keluar dan masuk daripada bumi Gaza dengan mudah pada tahun 2012 dan 2013, iaitu pada zaman pemerintahan Dr. Morsi yang dijatuhkan dengan begitu cepat. Salah satu sebab besarnya ialah dengan sebab sokongannya kepada Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sempadan ini dalam keadaan biasa adakah dia dibuka? Bergantung kepada situasi Mesir waktu itu. Kadang-kadang dia dibuka, kadang-kadang dia tidak dibuka. Tahun 2015-2016 saya ingat dia dibuka 3 bulan sekali. Setiap kali dibuka, dia dibuka 2 hari. Bila dia dibuka, setiap hari dibenarkan sekitar 300 orang sahaja untuk keluar daripada bumi Gaza. Maksudnya setiap 3 bulan 600 orang boleh keluar daripada bumi Gaza. Dan nak keluar kena ambil angka giliran. Masa tu saya daftar nak keluar daripada bumi Gaza 2015-2016. Saya dapat nombor lebih daripada 10,000. Jadi kalian kira sendiri berapa tahun diperlukan untuk keluar daripada bumi Gaza kalau mengikutkan aturan yang dibuat oleh pihak Mesir tersebut. Sekarang ni mereka buka dengan lebih kerap, tetapi sebelum daripada perang setiap hari dibuka selain Jumaat dan Sabtu, tetapi yang dibenarkan untuk keluar juga sekitar 300 orang sahaja. Sebab apa itu tidak cukup untuk Gaza? Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan, Gaza ini daripada utara ke selatan dia kecil je. Hanya 40 km sahaja. Daripada timur ke barat, lebar dia lebih kurang 9 km sahaja. Maksudnya Gaza ni keseluruhannya 360 km persegi. Lebih kecil daripada separuh Perlis. Tetapi yang duduk di dalamnya ada seramai 2.3 juta penduduk. Jadi kalau nak keluar, memang ramai yang nak keluar. Dan bila tersekat, maksudnya aturan untuk keluar tu menjadi sangat-sangat panjang. Orang yang duduk di bumi Gaza 100% adalah orang-orang Palestin. Sama ada orang-orang Palestin yang beragama Islam atau sekitar 1,000 orang yang beragama Kristian juga ada di dalam bumi Gaza. Ada orang Zionis Israel ataupun tidak? Tidak ada sejak daripada tahun 2005. Sebab ketika itu Ariel Sharon, ketua mereka, mengarahkan semua Zionis yang ada di dalam bumi Gaza untuk keluar, buka penempatan haram di tempat-tempat yang lain, sebab mereka tidak boleh bertahan dengan keadaan security yang teruk di dalam bumi Gaza. Orang-orang Gaza dikenali sebagai kumpulan yang suka bangkit, suka melakukan bantahan, suka melakukan kekacauan ke atas Israel, menyebabkan mereka tidak boleh bertahan di dalamnya, maka mereka keluar daripada bumi Gaza. Ramai orang tuan-tuan dan puan-puan bila dia tak tahu objektif yang diletakkan oleh mujahidin. Dia kata, oh mujahidin tak pandai berperang, mujahidin tak berjaya bertahan di dalam tanah haram Israel, mujahidin tak pandai berstrategi, mujahidin punca kepada pembunuhan ramai orang Gaza pada saat ini. Tetapi bila kita tahu tujuan-tujuan yang telah diletakkan, maka kita akan faham ketiga-tiganya telah pun berjaya dicapai. Apa objektif mujahidin letakkan pada 7 Oktober? Pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, mereka masuk ke dalam tanah haram Israel untuk mendapatkan prisoners of war, tawanan-tawanan perang. Sebab apa mereka perlukan tawanan perang? Sebab setiap kali mereka berperang dengan Israel, dibuat gencatan senjata, diletakkan syarat-syarat, habis perang dilanggar semuanya oleh Israel. Maka kali ini ada sesuatu yang perlu diletakkan di meja rundingan untuk membolehkan syarat-syarat yang telah dipersetujui diikuti. Dan apakah yang lebih berkesan untuk diletakkan di meja rundingan selain daripada prisoners of war yang telah pun berjaya ditangkap. Mereka ada pengalaman tahun 2006, pertama kali menggunakan terowong Al-Qassam, berjaya mencolek seorang tentera Israel namanya Gilad Shalit. Disimpan di dalam bumi Gaza, disorokkan selama 5 tahun, tidak berjaya ditemui
di mana lokasinya oleh tali barut, oleh drone-drone Zionis, oleh teknologi mereka yang canggih. Akhirnya tahun 2011, Zionis Israel terpaksa tunduk kepada syarat mujahidin untuk memeterai satu perjanjian prisoner exchange deal, Safqah Wafa'ul Ahrar, yang mana ketika itu satu orang Gilad Shalit ditukarkan dengan 1,100 tawanan-tawanan Palestin yang berada di dalam penjara Israel. Maka pada 7 Oktober mereka bukan dapat satu orang, tetapi mereka dapat 250 orang tawanan-tawanan, yang mana sebahagian daripada mereka, sekitar 100 orang, telah pun ditukarkan dalam gencatan senjata yang berlaku beberapa minggu yang lepas. Satu orang ketika itu ditukarkan dengan 3 orang wanita-wanita dan juga kanak-kanak Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Israel. Jadi objektif yang pertama telah selesai. Tawanan-tawanan yang lain akan dilepaskan sekiranya Israel bersetuju untuk melakukan gencatan senjata penuh dalam peperangan yang sedang berlaku pada saat ini. Dan walaupun kita nampak macam mujahidin sedang susah mempertahankan Gaza, tetapi Israel berdepan dengan keadaan yang jauh lebih teruk. Setiap hari mereka perlu sekitar 300 juta dolar untuk terus mempertahankan perang mereka. Dia ditekan Benjamin Netanyahu pada saat ini daripada rakyatnya, khususnya penduduk-penduduk yang ada keluarga daripada kalangan tawanan. Bila mana mujahidin melepaskan tawanan-tawanan tersebut, kita melihat bagaimana akhlak mereka ditonjolkan. Orang yang dilepaskan daripada tangan mujahidin tulis surat cinta kanak-kanak kepada mujahidin, cerita kepada seluruh dunia bagaimana aku dilayan sehingga aku rasakan aku seorang princess di kalangan para mujahidin, diberi makan buah-buahan, diberi makan manisan. Sedangkan anak-anak mujahidin sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan hampir kebuluran, nak mati sebab tidak ada makanan untuk dimakan. Budak yang lain sempat seludup anjing dia masuk bersama-sama ke dalam Gaza bila mana dia diambil. Sampaikan mujahidin berbincang, kena bermesyuarat pula. Anjing ni kita nak bagi duduk sekali dengan dia ke kita nak lepaskan semula ke bumi Israel? Satu hal pula nak bincang anjing orang tengah perang. Tetapi mujahidin buat keputusan biarkan anjing itu duduk sekali dengan budak ni. Dan budak ni bila dia balik ke Israel, dia cerita dengan wartawan bagaimana bukan dia sahaja dijaga dengan baik, tetapi anjing ni juga dijaga dengan baik. Mujahidin sendiri membersihkan najis anjingnya supaya tidak mengganggu keselesaan tawanan-tawanan perang yang lain. Banyak cerita-cerita seperti ini dikongsikan yang alhamdulillah menjadikan tawanan-tawanan bukan semata-mata pertukaran yang baik, tetapi juga menunjukkan contoh teladan dan akhlak pada mujahidin tersebut.